Hi guys, welcome back to Gadget. Ini adalah Nothing Phone 1. Sebenarnya agak terlambat untuk join the hype. Yelah, phone ni pun dah keluar dalam 5 bulan lebih. Baru sekarang ni ada peluang untuk gunakan Nothing Phone 1 ni. Dan aku ada satu berita baik untuk korang semua yang mungkin dah lama riki-riki phone ni. Mungkin korang rasa macam nak beli ke tak nak, sebab starting price dia pun dah RM2,399. Mesti korang macam masih ragu-ragu lagi lah nak beli, adakah dia berbaloi ataupun tidak. Dan berita baik yang aku nak bagi tahu ni adalah sekarang ni Nothing Phone 1 bawa masuk variant yang lebih rendah lah. Dia punya internal storage je, dia punya RAM masih sama. Jadi variant baru yang ada dekat Malaysia, market Malaysia ni ialah 8GB RAM, 128GB storage. Harga jualan dia ialah RM1,499. Beza 900 dengan 256GB punya variant. Agak padu jugalah apa yang ditawarkan oleh Nothing ni, sebab jauh RM900 beza dia. Tapi korang akan dapat spesifikasi yang sama macam variant yang lain. Baiklah, aku bukan pengguna terawal untuk phone ni, so aku tak menghadapi masalah-masalah yang ada pada phone ni masa mula-mula dia lancarkan. Jadi sepanjang 3 minggu gunakan phone ni, aku rasa performance dia best je. Software dia ringan, simple. Nothing OS ni memang best gila. Tak berdosa aku nak cakap yang dia punya software Nothing OS ni lebih kurang macam Pixel UI. Dia ringan, simple lah. Memang best lah dia punya software ni. Dan dia bebas daripada bloatware. Untuk RAM management dia pun sangat baik. So nak multitasking kat phone ni, dia sentiasa beri performance yang padu. Dengan menggunakan chipset Snapdragon 778G+, dipadukan pula dengan 8GB RAM, performance dekat Nothing Phone 1 ni syahdu gila. Ditambah pula dengan Nothing OS yang simple dan ringan, bebas daripada bloatware semua tu. Untuk kegunaan harian memang akan terasa lancar je. Nak main game pun tak ada masalah. Jadi sepanjang gunakan phone ni, aku puas hati gila dengan performance yang diberikan oleh phone ni. Dari segi dia punya chipset, dia punya software Nothing OS tu, lepas tu RAM management dia sangat baik. Dan phone ni memang susah nak panas lah kalau kita lenjan dia main game. Jadi walaupun smartphone ni berada dalam segmen mid-range disebabkan chipset yang digunakan ni, tapi korang akan rasa satu pengalaman yang sama macam gunakan smartphone flagship. Dia punya performance ni padu gila. Untuk bateri dia pula, dia menggunakan bateri sebesar 4500 mAh. Adakah dia cukup untuk kegunaan seharian? Jawapan dia sangat cukup. Dengan menggunakan chipset Snapdragon 778G, yang mana chipset tu agak jimat daya penggunaan bateri. Dan juga Nothing OS sekarang ni dia lebih optimize lah untuk jimatkan bateri dekat smartphone ni. Pada mula-mula phone ni keluar, memang ada isu yang dia punya bateri ni drain gila. Pakai dalam 3-4 jam dah habis. Tapi sekarang ni setelah dapat beberapa update daripada Nothing ni sendiri, bacaan SOT yang selalu aku dapat untuk kegunaan seharian adalah 6 sehingga 7 jam. Dia punya bateri sekarang ni dah semakin baik lah berbanding yang sebelum ni. Jadi apa yang aku boleh katakan, dia punya bateri ni sangatlah cukup untuk kegunaan seharian. Untuk pengecasan dia pula, dia tak perlahan sangat dan tak laju sangat, yang mana dia ada pengecasan sepantas 33W. Dan kalau kita cucuk cas dekat phone ni, dekat belakang back panel ni akan ada tunjuk satu LED indicator untuk bagi tahulah berapa kita punya kapasiti bateri. Kalau sikit dia akan pergi kat bulat ni, kalau penuh dia akan sampai atas lah. Ini memang features yang cool gila. Yang tak cool, yang tak best adalah kita kena beli asing dia punya pengecasan. Dalam kotak pembelian tak ada dia punya PSU lah, power supply unit tu. So korang kena beli asing untuk dapatkan dia punya pengecasan. Kemudian untuk dia punya sistem pengecasan ni, dia juga menyokong 15W untuk wireless charging dan juga 5W untuk reverse wireless charging. Aku rasa mungkin korang semua dah tahu yang Nothing Phone 1 ni adalah smartphone pertama yang dibina oleh brand Nothing ni sendirilah. Nama pun Nothing Phone 1 kan. So inilah phone pertama diorang, dan aku rasa benda yang paling berjaya dia buat dekat Nothing Phone 1 ni adalah design dia. Kalpe dia tahulah nak buat apa dekat smartphone dia. Dia ada satu ramuan yang dibuatkan phone dia ni
boleh join to the market. Boleh join market yang besar macam ni lah untuk market smartphone. So, kenapa aku cakap bahagian design dia? Yang pertama, dia punya design ni sejibi macam iPhone. Kalau nak tengok lebih tepat lagi adalah iPhone 13 Pro. Dan sepanjang gunakan phone ni, banyaklah aku dapat feedback dan banyak dapat teguran daripada member ke, yang mana diorang bagi tahu dia punya design ni lebih kurang sama macam iPhone. Macam iPhone lah design dia. Macam iPhone. Aku pun akui yang dia punya design ni macam iPhone. Dan secara peribadi aku okey je, tak ada masalah pun walaupun design dia macam iPhone. So kalau dia buat design yang pelik-pelik, mungkin dia takut orang tak suka smartphone baru diorang ni. Jadi aku rasa diorang decide untuk buat design yang lebih kurang macam iPhone, design yang dah ramai orang tahu dan dah ramai orang boleh terimalah design macam tu. Sebab design transparent ni pun bagi aku dah cukup unik, cukup pelik, yang mana dia kaya dengan LED semua tu, penuh gila LED. Kalau ada notification, banyak gila lampu keluar dekat belakang ni. Itu pun dah cukup rare sebenarnya, cukup unik. So dia tak nak bertambah lagi pelik, kan jadi pelik sangat, orang tak suka kan. So dia better dia punya frame ni buat macam iPhone dan letak satu transparent dekat belakang ni yang penuh dengan LED. Dan bercakap tentang lampu LED ni, Nothing namakan dia sebagai glyph interface. Aku rasa ini satu benda yang paling rare, paling unik yang ada dekat Nothing Phone 1 ni. By this time korang takkan dapat kat mana-mana smartphone yang ada glyph interface yang style macam ni. Dia bukan RGB, dia just lampu yang menyala, lampu yang akan keluar bila ada notification, lampu yang akan keluar bila kita on flash. Memang style gila, macam-macam kita boleh buat dengan glyph interface ni. Dan yang buatkan phone ni bertambah premium adalah bahagian skrin dia. So panel yang digunakan ni adalah jenis OLED, menyokong 120Hz refresh rate, sampling rate dia 240Hz, ada 1 billion color, brightness dia pun okey, tak ada masalah kalau dekat bawah cahaya matahari. Cuma bezel dia ni agak tebal sikit untuk setiap sudut. Mungkin aku dah terbiasa tengok bezel yang nipis. So bila tengok bezel dekat Nothing Phone 1 ni, dia rasa macam tebal pula. Tapi dia punya bezel ni bukanlah tebal sangat sampai mengganggu aku punya mata. Just aku ternotice lah yang dia punya bezel ni agak tebal. Jadi secara overall untuk skrin dia ni memang dah cukup mewah. Warna dia vibrant, detail tajam, brightness pun cukup terang. Refresh rate dan sampling rate tinggi. So nak scrolling kat phone ni sentiasa lancar je. Jadi skrin dekat Nothing Phone 1 ni memang dah cukup mewah. Dia punya skrin ni lebih kurang macam skrin dekat smartphone flagship. Dan tak lupa juga dia punya fingerprint scanner ni dah cukup pantas dan accurate. Dia sentiasa bagi respon yang laju lah bila kita tekan kita punya cap jari. Dan bercakap pasal skrin ni, dia mestilah berkait dengan dia punya speaker. So Nothing Phone 1 ni, dia punya speaker ada dua setup speaker, atas dan bawah. Jadi dia punya bunyi itu sedap gila. Bunyi yang crisp, yang lantang. Aku tak tahu macam nak cakap dia punya speaker ni, sebab dia memang dah cukup rasa lah untuk sebuah smartphone mid-range premium macam ni. Tak banyak lagi smartphone mid-range premium yang memiliki kualiti sound yang sedap macam ni. Selalu pun ada dekat smartphone Xiaomi je yang ada speaker sedap. So dekat Nothing Phone 1 dia punya speaker sedap gila. Baiklah, yang terakhir adalah dia punya bahagian kamera. Pada mula-mula smartphone ni dilancarkan, aku ada terbaca jugalah dekat dia orang punya community Nothing Phone ni sendiri, yang mana diorang kurang berpuas hati dengan prestasi kamera dekat smartphone ni. Sebab kalau nak tengok daripada sudut hardware yang digunakan, dia punya hardware ni memang dah cukup menjanjikan. Yang mana dia menggunakan 50MP kamera utama dan 50MP kamera ultra wide. Tapi bila diorang test out dia punya kamera, diorang tak puas hati lah sebab dia punya hasil so-so je. Dan aku tak rasa itu masalah hardware daripada smartphone ni. Dan aku rasa itu adalah masalah daripada image processing, yang mana Nothing Phone ni dia boleh improve dari segi software update. Dan selepas 5 bulan smartphone ni dikeluarkan, which is sekarang ni aku dah menikmati dia, aku rasa adalah beberapa improve dari segi dia punya
color reproduction. Kali ni warna yang dihasilkan lebih vivid, warna dia lebih hidup, lebih cantik lah. Warna dekat kamera utama dan juga ultra wide pun tak jauh sangat nak bandingkan sebelum ni, sebab sebelum ni dia punya color shifting dia agak teruk jugalah. Tapi kali ni dia dah improve jadi lebih baik. Cuma aku tak puas hati dengan dia punya fungsi HDR. Aku rasa dia punya fungsi HDR tu macam kurang sharp lah. Bila ambil gambar tu memang susah nak dapat yang HDR dia cantik, yang memang susah nak dapat gambar yang high dan mid range. Kena ambil beberapa gambar baru aku rasa yang ngam lah dengan gambar tu, ataupun aku kena edit sendiri untuk naikkan dia punya high dynamic range tu. So aku rasa Nothing kena improve lagi dia punya HDR dekat smartphone dorang. Itu je lah bahagian kamera. Aku rasa dia punya HDR je lah yang masih so-so lagi. Yang lain untuk detail, untuk warna semua, aku rasa dia dah semakin improve. Untuk rakaman video pula, dia boleh merakam sehingga 4K 30fps. Cuma dekat 4K 30fps ni, kita tak boleh nak on dia punya fungsi HDR. Cuma dekat 1080p je baru kita boleh on dia punya fungsi HDR. Jadi untuk hasil video dia, aku okey je dengan video 4K 30fps ni. Kestabilan dia pun okey sebab dia ada OIS dan AIS. Jadi bagi yang suka buat video, memang cukup okey lah. Dan satu benda yang menarik kalau kita record video dekat smartphone ni, dia punya bahagian belakang ni akan keluar satu lampu LED yang berlitlap berwarna merah. Contoh macam ni. Nice gila. Kalau korang tengah buat self record video, lepas tu ini boleh jadi satu panduan lah sama ada video tu tengah record ataupun tidak. Nice kan? Tapi jangan risau kalau korang benci benda ni, boleh je off dekat setting. Itulah satu features yang cool untuk Nothing Phone 1 ni. Jadi kesimpulan dia, Nothing Phone 1 ni adalah sebuah smartphone mid-range premium yang sangat berbaloi untuk kita beli. Tambahan pula sekarang ni, dia ada satu variant baru which is 8GB RAM, 128GB storage, yang mana harga jualan dia cuma RM1,499 sahaja. Which is harga yang affordable, harga yang kalau nak tengok smartphone mid-range lain banding dengan apa yang Nothing Phone 1 ni tawarkan, yang ni jauh lebih baik lah. Ada macam-macam features flagship ada dekat smartphone ni dan rasa pun macam smartphone flagship. So kita akan dapat phone ni dengan RM1,499 saja. Cuma storage yang kecil lah, 128GB. Bagi korang yang tak kisah dengan storage yang tak begitu besar, bagi aku okey je 128 tu. Then korang boleh go for untuk Nothing Phone 1 ni yang aku rasa sangat berbaloi lah dengan tanda harga sedemikian. Even yang 256GB pun bagi aku dia dah cukup berbaloi dengan tanda harga RM2,399. Jadi nampaknya itu saja video untuk Nothing Phone 1 ni. Macam biasa, jangan lupa untuk tekankan like dan juga subscribe channel Bulu Gadget. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum dan bye-bye. Peace.